Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala jami'il anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman la yazul. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa faqihna fid din. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan, taufik dan hidayat untuk mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, dan tunjukkanlah kami yang salah itu salah, berilah kami taufik dan hidayat untuk menjauhi kesalahan tersebut. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik wal jihad fi sabilik bi amwalina wa anfusina ya Rab. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin wa adkhilna al jannata ma'al muqarrabin ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Apa khabar kekasih Allah semua? Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, dapat kita teruskan kita punya program taman syurga ini. Mudah-mudahan taman syurga ini akan membawa kita ke taman syurga di akhirat, insya-Allah. Jadi saya pagi ni saya nak bagi Ajinomoto dulu. Nak ke? Ajinomoto ni ialah tentang kita nak kenal sifat orang yang berjaya. Kita nak berjaya tak? Kalau nak berjaya, cuba dengar sifat ini dan cuba suluh pada diri kita. Adakah kita mempunyai sifat-sifat ini? Andainya ada, alhamdulillah. Andainya tidak ada, kita ikhtiar dan usahakan, insya-Allah. Ada empat sifat orang yang berjaya. Yang pertama, simpan 1000 alasan. Apa maksud simpan 1000 alasan? Maknanya dia tidak mencari-cari. Oh, saya tak bolehlah nak buat ni sebab gini-gini, sebab gini-gini, sebab gini-gini. Cari saja alasan. Orang berjaya, dia simpan 1000 alasan. Bukanlah makna 1000 tu 1000 angka, maknanya banyak alasan yang suka dia cari sebagai sebab untuk dia tak buat benda tu. Satu. Yang kedua, cari 1000 jalan. Maknanya tak boleh kok bas naik kapal terbang. Tak larat 20 jam dalam bas, mana seluar. Tak larat 20 jam dalam bas, cari jalan lain. Dengan boleh pergi juga. Maknanya dia cari 1000 jalan untuk merealisasikan dia punya cita-cita dan tujuan tadi. Dia nak pergi tempat tu susah. Dia duit dia habis, hilang. Ada saja alasan, ada saja jalan untuk dia menyelesaikan apa yang dia hajat. Dua. Yang ketiga, fikir 1000 cara. Fikir 1000 cara. Yang Salwa cakap tadi tu, ini menepati. Dia fikir tak mampu nak pergi dengan jalan jalan darat, nak naik kapal terbang ke dia punya airport dah hancur. Ada saja pergi kok, tak boleh pergi straight, pergi kok kanan, tak boleh kanan, pergi kok kiri. Maknanya dia fikir 1000 cara. Yang keempat,
usaha 1000 daya. Usaha 1000 daya. Allah beri pada kita kekuatan, idea, fikiran. Maka kita gunakanlah segala anugerah Allah untuk kita berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat apa yang kita cita-citakan. Inilah 4 sifat orang yang berjaya. Saya fikir AJK di sini khasnya mempunyai keempat-empat sifat ni kot. Sebab itu dia berjaya untuk teruskan program Al-Falah, walaupun tempat-tempat lain ada yang menghentikan, ada yang mengurangkan, ada yang macam-macam, tetapi program di sini saya nampak begitu hebat, terus menerus, tak kira 7 hari seminggu 5 hari seminggu. Hari sekolah 5 hari seminggu. Hari sekolah kita datang ni pun datang ke majlis ilmu macam budak, pergi sekolah cari ilmu, nenek pun cari ilmu, adik anak-anak pun cari ilmu. Bagus. Kita tak ada exam. Ya, Kita tak ada exam. kita tak ada exam, betul. Exam kita terus dapat dia punya keputusan di akhirat esok, insya-Allah. Exam kita ialah ujian sejauh mana kesabaran kita, sejauh mana istiqamah kita, sejauh mana keikhlasan kita. Itulah syarat-syarat untuk lulus exam di akhirat besok, insya-Allah. Itu aja motoh ini. Ada 6 lagi sebab menyebabkan su'al khatimah. Nak taruh 2 minggu lagi kan, nak bagi sekarang? Nak taruh 2 minggu lagi? Kan nak sekarang dah? Nak sekarang dah, tak sabar. 6 sebab su'al khatimah. Yang tadi 4 sebab husnul khatimah, orang berjaya. Yang ini 6 sebab orang yang menghadap sesuatu dengan cara yang salah menyebabkan su'al khatimah. Yang pertama, ringankan solat. Sebab apa? Sebab solat merupakan ibadat yang pertama sekali akan dihisap di hari kiamat, yang akan memberi kesan kepada semua ibadat kita yang lain. Andainya solat kita sempurna, fail solat cantik, semuanya right belaka, semuanya elok belaka, insya-Allah puasa kita, zakat kita, haji kita, semua sekali dipermudahkan. Dipermudahkan persoalannya dan mudah untuk diterima. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. In salahat salahat sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Perkara pertama akan dihisap pada hari kiamat ialah solat. Andainya solat itu bagus, seluruh ibadatnya bagus. Andainya solatnya rosak, maka seluruh ibadatnya akan rosak. Memang betul lah, orang yang solat, insya-Allah yang lain-lain itu akan beres, insya-Allah. Yang kedua, mudah bermaksiat. Ini su'al khatimah ya. Mudah bermaksiat, senang sangat. Elok-elok pakai tudung, jumpa kawan, alah buka lah. Ini tempat ni tak perlu pakai tudung. Kita duduk tepi laut, pasal ni buka. Mudah bermaksiat, mudah buat benda yang salah. 2. Yang ketiga, derhaka ibu bapa. Derhaka ibu bapa. Termasuk derhaka ibu bapa tu menunjukkan memek muka yang menyebabkan mak tak suka, mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan ibu kecil hati, bapa kecil hati. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu berkata kepada keduanya uff tu cakap Arab. Al-Quran sebut. Orang Melayu kata lah. Orang Kedah lah. Orang Kuala Lumpur tak tahulah kata apa pasal lah. Juga lah.
Mak suruh kepala dengan tarik mukanya, dengan macam-macam. Jadi itu bagaimana Islam memberi pengajaran pada kita supaya menghormati insan yang daripadanya lah Allah jadikan sabab musabab kelahiran kita, insan yang khususnya ibu berapa kesusahan nak membesarkan kita. Saya baru dapat cicit yang kedua, baru 3 hari, 4 hari kot. Hari Jumaat dia operate. Operation pertama pasal apa? Orang operation sekejap je, rupanya ada complication. Dia punya perut tu, dia operation yang kedua, dia melekat macam mana tak tahu, terpaksa buka balik. Dan doktor tu terpaksa panggil doktor lain untuk datang. Buka balik. Dia bius keras, bius paruh. Dia sakit. Lepas tu terpaksa bius penuh. 2 kali bius. Lepas tu dah hari yang kedua tu patutnya boleh balik. Tak boleh balik. Sebab nifas dia tak keluar. Nifas dia tak mau keluar. Diproses lagi. Jadi itulah bagaimana susahnya nak melahirkan. Kita tak tahu mak kita susah macam mana melahirkan kita. Tapi kita dapat melihat bagaimana ibu-ibu muda sekarang menghadapi kesusahan, kesakitan. Cucu saya ni pula, dia tak boleh makan ubat tahan sakit. Dia akan bengkak badan dia. Bayangkan. Jadi doktor bagi jugalah ubat yang ringan. Tak dapat menahan sepenuhnya, tapi dapat ringankan sikit. Bagaimana dalam kesakitan tu sampai dah 2 kali dah proses macam-macam. Nak lahirkan kita, nak lahirkan anak. Tapi anak tu tetap juga ditatang, disayang. Andainya begini sekali pengorbanan ibu, bapa pun sama juga. Sekarang bapa sekarang ni dia sama naik dengan mak. Bila mak dah terletang sakit, bapa lah yang duk bagi susu, yang duk salin lampin, yang apa semua. Jadi sebab itu orang yang derhaka pada ibu bapa, ini tanda su' al-khatimah. Andainya kita dah terlajar tersebab menyebabkan mak kita kecil hati, bapa kecil hati, dia masih hidup, buatlah sesuatu yang menghiburkan hati dia balik, menggembirakan kesedihan yang lalu kalau masih ada. Kalau sudah pergi, ada peluang lagi, kita doakan banyak-banyak. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosaku terhadap ibu bapakku. Ya Allah, ya Tuhanku, letakkanlah ibu bapakku, ampunkanlah dosa dia, letakkanlah dia di tempat yang baik, jadikanlah kuburnya taman syurga. Doa setiap lepas solat. Jangan sekali-sekala. Jadikan kelaziman. Itu yang saya dengar Dr. Nur Hafizah kita kecil hati. Dia duduk belakang, anak dia tak doa. Allahumma ghfirli wali walidayya. Ada kan? Ada, saya tengok dia punya video, dia punya tape dia. Jadi maknanya kita, kalau dia masih ada ibu bapa, ciumlah tiap hari. Anak saya umur 50, lahir tahun 68. Sekarang 52 kot, 53. Dia dah bercucu lah. Yang 2 orang tu cucu dia, cicit saya. Tiap-tiap pagi saya paksa dia sembahyang jadi imam saya solat subuh, dan tiap-tiap pagi dia mesti cium saya. Tua mereka dah, kata orang Kedah. Tiap pagi dia cium tangan, dia cium kiri kanan. Saya pun cium dia. Dia cium 3, saya cium 1. Dia kiri kanan ni, saya cium 1. Di antara 2 kening ni ialah dinding dari api neraka untuk anak-anak. Ciumlah ibu bapa di antara 2 kening ni. Dia dipanggil apa? Bawah sikit pada dai kan? Dai atas, dia bawah sikit. Itu yang keberapa? Yang ke-3. Yang keempat, ketagih arak. Apa makna ketagih? Maknanya dia tak dapat. Kalau tak dapat, dia moyok. Dia letih. Macam orang ketagih Nescafe.
Ada kawan saya umur 80 lebih. Dia dapat satu penyakit, dia makan ubat homopati. Homopati mana boleh makan Nescafe. Lagi tak habis ubat homopati tu, dia kata moyok lah dia. Tu macam jadikan buruk, dia kata. Tak apalah ketagih Nescafe, tak apalah. Jangan ketagih arak. Yang kelima, menzalimi orang. Lebih-lebih lagi orang tu orang Muslim. Menzalimi siapa saja. Orang kafir kah, orang putih kah, orang hitam kah, orang kelabu kah, orang apa. Kita kena anggap semua orang di dunia ini adalah adik-beradik kita. Sebab tok kita satu kan. Tok Wan kita pun satu. Tapi bila lahir di tempat sejuk, dia putih. Lahir di tempat panas, dia kelabu asap. Macam kita ni. Lahir di tempat yang lebih panas, dia hitam. Tapi sebenarnya semua saudara kita, lebih-lebih lagi kalau kita pertama saudara sebagai manusia. Dia pun manusia, kita pun manusia. Yang kedua, saudara seugama. Kalau yang bukan Islam tu, saudara sebagai manusia ajalah, agama lain. Yang ketiga, saudara kerabat. Mana ada pertalian darah. Yang paling kuat sekali pertalian darah kita dengan ibu bapa kita lah. Ibu bapa kita, kemudian adik-beradik kita yang dekat. Sebab itu jiran tu dia ada 3. Jiran sebagai sama-sama manusia. Yang kedua, jiran seugama. Yang ketiga, jiran kerabat, ya, itu. Jadi kita tidak boleh sama sekali menzalimi orang, kecuali dia tu menzalimi kita. Kita boleh, bukan kita zalim. Bila dia zalimi kita, kita dibenarkan untuk balas. Tapi balas pun tak boleh melebihi. Dia pukul kita sekali, kita balas 10. Mana boleh. Jadi sebab itu kita hanya dibenarkan membalas kezaliman orang itu sekadar yang dia menzalimi kita. Sebab itu kafir ada 2. Satu kafir harbi, satu kafir zimmi. Kafir zimmi, dia tak memeluk agama kita. Allah tak bagi hidayat kat dia. Nampak macam mana? Sebab hidayat tu bukan kerja sesiapa. Hatta Nabi pun tak boleh bagi hidayat. Itu kerja siapa? Kerja Allah. Yang ni saya ingat tak saduk tentu kot. Kesian. Sahabat kita nampak kepala sikit je. Jadi Islam tidak memaksa orang memeluk agama Islam, kan? La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dari segi menganut agama. Dia tak dapat hidayat. Dia ikut ada agama tok nenek dia, sembah tok pekong ke, sembah apakah. Kita tak boleh paksa. Orang yang masuk agama Islam dengan paksa, dia tak dapat menghayati. Sebab bila masuk agama Islam, ada benda-benda yang kita buat. Selama ni dia tidur sampai pukul 9 sedap. Bila masuk Islam, dia kena bangun subuh. Selama ni dia free hair. Masuk Islam, dia kena tutup aurat. So itu kalau dia masuk secara terpaksa, dia tidak dapat menghayati tuntutan agama Islam ini seperti yang dikehendaki. Jadi sebab itu, kalau dia tak masuk Islam, dia tak ganggu kita, duduk elok-elok sama-sama, berjiran baik-baik, tak ada gangguan, kita tak boleh mengganggu dia, tak boleh menghina dia. Sebab itu Allah yarham Datuk Nik Aziz, masa dia jadi Menteri Besar, dia kata kalau orang Cina sakit pun dia pergi ziarah. Orang Cina buat kenduri kahwin pun dia pergi makan kenduri. Kalau dia tahu jamuan tu halal. Kalau jamuan tu tak halal, dia pergi meraihkan saja. Jadi itu. Sebab itu orang Siam pun suka dia, orang Cina suka dia, orang India pun suka dia. Itu ajaran Islam. Kalau kita menghayati ajaran Islam yang cara terbuka, cara baik ni, rahmatan lil alamin ni, tak ada. Kepala kita pun tenang, kan? Tak ada nak duk kedot dia buka, duk benci je kat orang.
Orang ni kalau dalam kepala dia, dalam hati dia benci kat orang, dia tak tenang tau. Dia tak tenang. Hidup dia tak bahagia walaupun harta dia banyak, ya. Itu yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, lambat taubat. Lambat taubat. Sebab apa? Kita sebagai manusia biasa ni tak sunyi daripada salah dan silap. Engkau ustaz kau, ustazah kau, engkau tok guru besar-besar mana pun mesti ada salah dan silap. Sebab itu Yahya Al-Akhsam yang saya cerita dulu, bila dia masa hidup dia seorang alim hadis, dan dia mempunyai anak murid yang sangat ramai, mengajar rata-rata. Bila dia meninggal, Allah beri mimpi pada kawan dia bertanya pada dia, tak payah cerita, kau ingat tak? Tak cerita dulu. Lupa dah. Lupa dah, mesti lupa. Sarwa ingat tak? Dah juga. Jadi kawan dia tanya dia, bagaimana layanan Allah pada engkau? Dia jawab, apabila aku sampai di hadapan Allah, Allah kata, engkau seorang alim yang jahat. Terkejut dah. Kenapa? Masa dihidup dulu dia jadi tok guru besar, mengajar sana sini, alim. Dia kata, ya Allah, aku tahu engkau ni tak seperti ini. Yang aku tahu, engkau ni maha pengasih, maha penyayang. Pasal apa engkau kata aku macam tu? Yang aku tahu daripada dia sebutlah Urwah, daripada siapa? Dia sebut 3 orang. Hadis ni daripada sepulan, saya pun tak ingat nama dia. Sepulan yang kedua, sepulan yang ketiga, daripada Aisyah, daripada Rasulullah, daripada Jibril. Apa dia hadis tu? Allah berfirman, ini hadis kursi. Allah berfirman, aku tidak akan menyiksa ataupun mengazab orang yang beruban dalam Islam. Apa maknanya? Dia ni sampai tua dia tetap berpegang teguh pada Islam. Jadi Allah malu untuk mengazab orang yang beruban dalam Islam. Allah kata, si fulan ini benar, yang kedua benar, yang ketiga benar, Aisyah benar, Muhammad benar, dan Jibril benar. Dengan itu aku ampunkan engkau. Maknanya dia pun buat dosa juga. Tapi kerana dia ada ilmu, dia boleh dah menyampaikan, mengemukakan ilmu yang daripada dia tu untuk mendapat keampunan Allah. Jadi ingatlah tu, kalau siapa dah beruban, esok kalau meninggal, Allah kata, engkau jahat. Kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku dengar di Al-Falah Ustazah Aminah cerita, Allah tidak akan mengazab orang beruban. Saya ni beruban penuh, ya Allah, 70 lebih, 80 lebih Allah jemput. Jadi saya mendapat tahu bahawa engkau tidak akan menyiksa orang yang beruban. Jadi Allah kata, okeylah Sarwa, engkau dimaafkan, sila masuk syurga. Amin ya rabbal alamin. Dapat dah, ini 6 ya. 6 sifat orang yang su'al khatimah. Apa yang kita cari? Husnul khatimah. InsyaAllah saya akan bawa, insyaAllah tiap-tiap kali mengajar, saya akan bagi Ajinomoto dulu. Ajinomoto ni untuk membuka, melazatkan kita punya pengajian. Okey, kita sampai muka surat 85 di ujung di bawah tu, iaitu kebaikan kecil tetapi diganjarkan syurga. Maknanya kita fikir kena buat benda besar-besar baru boleh masuk syurga. Rupanya Allah ni maha pengasih, maha penyayang. Kalau betul-betul hak kecil pun kita buat,
tapi dengan ikhlas, insya-Allah dapat masuk syurga. Hari ini kita tengok apa kebaikan kecil yang boleh masuk syurga. Mana cikgu? Dah ready cikgu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kebaikan kecil tetapi diganjarkan syurga. Daripada Aisyah, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, Innahu khuliqa kullu insan min bani Adam ala 60 wa 300 mafsil. Faman kabbara Allah wa hamidallah wa hallalallah wa sabbahallah wa astaghfarallah wa azala hajran an tariqin nas au syaukatan au azman an tariqin nas au amara bi ma'rufin au naha an munkarin adada 60 wa 300 فإنه يمسي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار. terjemahannya, sesungguhnya setiap manusia daripada keturunan Adam diciptakan dengan memiliki 360 ruas tulang. Sesiapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalan, menyuruh kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran sebanyak 360 kali, bererti sesungguhnya dia pada hari itu telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Riwayat Muslim. Masya Allah. Masya Allah. Tengok, kita nak boleh bergerak macam ni ada 360 sendi. Ni kita tengok ni. Ada, kita boleh genggam ni berapa sendi bilang, kan? Lepas tu boleh lagi sini, lepas tu boleh lagi sini. Lepas tu saya dengar penceramah cerita ada doktor yang merawat manusia ni, dia cari sendi kita ni cukup dah 360. Dia cari, dia kata tak cukup. Rupanya tahu di mana ada. Rupanya di telinga kita ni pun ada sendi-sendi yang apabila dia cari betul-betul di telinga ni cukup 360 sendi. Jadi akhirnya saya tak tahulah sama ada dia masuk Islam ke tidak. Ada kan tengok dia punya video tu. Itulah maknanya Rasulullah SAW tak pernah belajar kedoktoran pun, tak masuk sekolah pun, tetapi guru dia ialah Allah sendiri dan disampaikan oleh Jibril, dan Rasulullah boleh cerita dalam badan kita ni, nak boleh kita selesa gerak begini ada 360 sendi. Saya pergi China, Beijing, pergi dengan apa nama, dia panggil apa Salwa yang bawa orang ni, travel biasa. Bila travel biasa, kita tempat-tempat nak pergi pun biasa juga. Jadi dia bawa lah, tunjuk bagaimana anak-anak Cina ni dilatih sampai boleh masuk dalam geloratan. Ada pergi kan? Dia masuk boleh, dia bagi macam mana dia bengkokkan badan tu sampai boleh jadi sampai masuk geloratan. Bolehkah dia buat tu kalau dia tak ada sendi yang begitu banyak yang Allah Ta'ala ciptakan untuk memberi keselesaan hidup kita. Jadi sebab itu orang yang faham ini sepatutnya bila dia bangun pagi, hendaklah dia berterima kasih bila dia dapati semua sendi-sendi dia dapat berfungsi dengan baik. Ada 360 sendi, dia kena sedekah 360 sedekah. Sedekah tak kira ni. Jadi sahabat rasa susah, rasa berat. Ya Rasulullah, nak sedekah 360 sedekah tiap-tiap hari ni berat. Ini keluar hadis ni.
Sedekah tu bukan dengan duit saja. Hari ni saya bawa ni. Saya bawa bunjut. Dah. Hari tu minta bunjut, ini bawa lah bunjut. Oh dah. Cekapnya. Jadi apa saya nak sebut tadi lupa dah. Sedekah tu bukan dengan duit saja. Semua orang boleh sedekah. Sebab boleh sedekah dengan subhanallah, itu tasbih. Alhamdulillah, itu tahmid. Allahu akbar, itu takbir. La ilaha illallah, itu tahlil. La haula wala quwata illa billah, itu hauqalah. Hauqalah. Dan boleh sedekah dengan kita jumpa sesuatu yang menghalang perjalanan orang. Kita lalu dekat koridor tu, nampak ada batu. Ustazah Aminah ni kalau jumpa batu ni tak nampak, tersepak, tertunggin, tak mengajar. Dia pun ambil letak tepi. Jumpa tulang, jumpa duri, jumpa apa-apa lah, letak tepi. Nawaitu untuk mengelakkan dari mengganggu orang yang lalu lalang. Tak kira lah sama ada yang lalu tu manusia kan, hatta binatang pun. Itu sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab, dia rasa bersalah andainya dia tak buat laluan yang mudah untuk kambing-kambing itu untuk keluar cari makan ke padang dan sebagainya. Dia rasa bertanggungjawab kalau kambing itu terseluh kerana dia tak menyediakan jalan yang baik. Apatah lagi lah kalau manusia, ya. Sebab itu siapa yang tanggung gandum bagi pada makcik miskin yang sedang menggoreng batu? Sayyidina Umar kan? Menggoreng batu untuk menyedapkan hati anak-anak dia yang sedang kelaparan, tak ada benda nak makan. Akhirnya Sayyidina Umar sendiri pergi ambil gandum, dia masak sendiri, dia suap pada budak-budak tu. Inilah presiden. Inilah yang di-Pertuan Agong. Inilah khalifah. Khalifah tu kalau agung kita, dia menguasai Malaysia ni saja. Tapi khalifah 3/4 dunia di bawah kuasaan dia. Tetapi itulah bagaimana dia punya rasa rahmat, kasih sayang kepada orang-orang di bawah jagaan dia. Sebab itu khalifah ini merupakan insan-insan yang diberi ganjaran istimewa untuk syurga tanpa hisab, insya-Allah. Jadi itulah, termasuklah. Begitu juga orang yang menjalankan amar makruf nahi munkar. Jumpa kawan tak tutup aurat, dakap dia, peluk dia, selotong, lain kali tutuplah supaya dapat pahala. Kalau tak tutup, tambah dosa. Slow-slow lah, janganlah duk marah. Kita kena berdakwah dengan hikmah, dengan kasih sayang. Kita rasa kesian kat dia. Setiap detik dia duk tambah dosa. Jadi kita ajak dia setiap detik tambah pahala, setiap detik tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan syurga. Kita ni setiap detik kita dekat dengan syurga kerana kita menjalankan amar makruf nahi munkar. Ajak orang buat baik dan cegah orang buat jahat pun dapat menjadi sedekah untuk berterima kasih terhadap kita punya sendi-sendi yang Allah beri sihat sehingga kita dapat berfungsi dengan baik. Masya-Allah. Sebab itu 33 yang kita duk baca lepas sembahyang tu, 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allah akbar. Orang yang rajin dia tambah 33 la ilaha illallah. Afdalul zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, sekejap aja. Jadi kalau 33 4 kali jadi berapa dah? Lebih 100 dah. Kalau 5 kali sembahyang, jadi maknanya kita perbanyakkan zikir untuk menjadi sebab untuk kita menjadi orang yang bersyukur di atas kesihatan yang Allah beri pada kita. Ya. Okey, teruskan. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW menunjukkan jalan kebahagiaan
di akhirat untuk kita umatnya, iaitu dengan berzikir. Zikir adalah antara contoh amalan yang sangat mudah dilakukan tetapi amat besar nilainya di sisi Allah. Hingga tanpa ragu-ragu, hamba-Nya dijanjikan pembebasan daripada api neraka dan sudah semestinya disediakan tempatnya di syurga. Jika perkara semudah itu pun dijanjikan syurga, apatah lagi amar makruf nahi munkar. Masya Allah ya. Jadi itulah, kita jangan fikir kita tidak ada peluang untuk masuk syurga. Tapi sebenarnya duk saja-saja, tapi kena minta pada Allah. Allah beri kita lidah yang sentiasa basah dengan zikrullah. Kalau boleh, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah aku sentiasa berzikir setiap nafas. Setiap nafasku, hatiku sentiasa ingat pada Allah. Tak mesti kita kuat-kuat. Subhanallah, alhamdulillah, tak payah. Hati ni. Hati ini merupakan alat yang paling mudah untuk kita melakukan ibadat. Andainya hati ini kita tidak urus begitu rupa, tidak rancang begitu rupa, kita akan menghadapi separuh kerugian besar. Dia ada 2 kerugian dalam dunia ini. 2 kerugian, kata Imam Ibn Qayyim. Yang pertama, idha'atul qalbi. Yang kedua, idha'atul umri. Rogi hati. Yang kedua, rogi umur. Apa maksud rogi hati? Hati ini tidak dihidupkan dengan zikrullah. Hati ini tidak diisi dengan iman kepada Allah, takwa pada Allah. Jadi hati ini kerja dia ialah untuk diisi dengan amal-amal yang soleh, dengan zikir, dengan selawat, dengan tasbih, dengan tahmid. Jadi sebab itu hati ini, walaupun kita duduk di tengah ramai-ramai pun, hati ini boleh zikrullah. Ya, kita duduk tengah ramai-ramai ni, hati ini berzikir pada Allah. Jadi sebab itu tiap-tiap kali kita ambil wuduk, bersihkanlah hati sebagaimana kita bersihkan anggota lahir, dan minta hati ini menjadi arsyur Rahman. Tak kerti sambung. Arsyur Rahman, arash yang maha pengasih, maha penyayang. Jadi menjadi arash Allah. Andainya hati ini tidak menjadi arash Allah, dia menjadi arash apa? Arsyus syaitan. Arash syaitan. Jadi bila arah syaitan ni, hati inilah yang menggerak buat benda yang tak baik, buat maksiat, melakukan kezaliman, penipuan dan macam-macam. Jadi sebab itu hati merupakan, kalau kita didik betul, dia sudah menjadi separuh keuntungan. Satu lagi, idha'atul umri, rogi umur. Umur merupakan modal terbesar untuk kita mencari bekalan. Andainya umur ni sudah habis, boleh dah nak tambah. Nak tambah 1 subhanallah pun tak boleh apabila kita berpisah nyawa dengan badan. Jadi selagi umur ada dalam badan ini, maka doa pada Allah minta kita menjadi orang yang merebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Penuhilah umur ini dengan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa dia 5 perkara? Muda sebelum tua, sihat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Doa pada Allah, ya Allah, bantulah hamba untuk merebut 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Doa kod Melayu pun tak apa. Jadi ya Allah, jadikanlah hati hamba ini arash engkau di bumi yang bersih sebersih-bersihnya dari semua sifat mazmumah, sifat yang dikeji, dan padat sepadat-padatnya dengan sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Dan jadikanlah hati ini
ikhlas seikhlas-ikhlasnya dalam semua kerja buat aku. Ya Allah ya Tuhanku. Sambunglah, minta istiqamah, minta muraqabah, muhasabah, ightinam khamsin qabla khamsin, dan macam-macam lagi lah. Masya-Allah, ya masya-Allah. Okey, teruskan. Antara perkara kecil tetapi besar ganjarannya dari sisi Allah ialah bersedekah. Sedekah tidak terbatas pada wang ringgit semata-mata, tetapi boleh mencakupi aspek yang lebih luas, sebagaimana Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu bainal ithnain sadaqah. Wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah. Wal kalimatu at-tayyibah sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sadaqah. Wa tumitul adha 'anil tariq sadaqah. Terjemahannya, setiap ruas tulang manusia diberi tanggungjawab untuk bersedekah pada setiap pagi hari. Berbuat adil, iaitu mendamaikan di antara dua orang yang bermusuhan, adalah sedekah. Menolong orang lain dengan memboncengkannya atas kenderaan atau membawakan barangnya juga adalah sedekah. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap derap langkah menuju solat berjemaah adalah sedekah. Membuangkan sesuatu yang mengganggu dari atas jalan adalah sedekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Ini tambahan lagi lah daripada hadis yang pertama tadi, iaitu kita kita mendamaikan dua orang yang berbalah, bersengkita, itu sedekah. Kita tolong orang, kalau zaman dulu dia tolong orang untuk naik dia punya kenderaan. Dia atas kuda, dia boleh naik dua orang ke kuda. Dia bagi orang tu naik tu. Sebab itu Rasulullah SAW satu kali dia bersama dengan sahabat dia bonceng di atas himar kah. Dia dan lagi berdakwah di atas himar tu. Dia kata, engkau tahu tak apakah hak Allah pada engkau, apakah hak engkau pada Allah? Apa makna hak? Hak ni maknanya yang patut kita dapat lah. Kalau kita mengajar cukup bulan, kita dapat hak kita, iaitu gaji. Isteri, apa hak dia? Iaitu dia mendapat segala keperluan hidup dia daripada suami. Suami, apa hak dia? Isteri kena layan suami, itu hak dia. Tapi hak ni setelah dia menunaikan tanggungjawab, dia dapat hak dia. Jadi sebab itu di antara jadi cerita hak tadi, bila Rasulullah tanya, dia pun jawab, sahabat tadi, Allah saja yang tahu dan Rasul saja yang tahu. Ini cara adab sahabat dengan Rasul. Dia tak kata tak tahu, itu tak beradab, ya. Jadi Rasulullah tanya, jadi Allah bila dia jawab macam tu, Rasul kata, hak engkau daripada hak Allah dulu. Hak Allah daripada engkau ialah engkau hendaklah mengabdikan diri kepada dia. Jadi bila engkau mengabdikan diri pada dia, Allah Akbar, terbalik. Hak Allah pada hak Allah daripada engkau, betul lah. Engkau mengabdikan diri, beribadat kepada dia. Itu hak dia. Ya, bila engkau mengabdikan diri pada dia, dia akan beri hak engkau. Apa dia hak engkau? Ialah redha dia dan syurga dia. Boleh faham tu? Boleh faham, ya? Orang yang cerita ni pun rasa macam terbalik-terbalik. Orang dengar boleh faham, ya? Bagus lah tu. Jadi maknanya Rasulullah ni dia maknanya simple, ya. Kita kau jumpa kereta agung kosong, dia naik seorang-seorang, boleh tak tahan? Agung saya nak tumpang naik.
Ha? Jadi Islam mengajar kita memberi peluang untuk orang lain bersama-sama kita dalam. Saya nak cerita pun payah di dalam. Kalau dulu dalam kalau kita kenderaan lah. Itu satu daripada sedekah, ya. Ataupun kita tolong angkat barang. Makcik tua bawa barang banyak, duk angkatlah nak masuk kereta dia. Kita lalu tengok, kita pergi tolong angkat. Saya baru ni nak pergi mengundi, bawa kursi roda. Nak masuk tu ada orang yang dah mengundi kursi roda juga. Dia nak turun daripada atas tu, dia ada sikit lah dia punya apa, dia punya tu apa, bonggol tu. Jadi orang yang tolak tu tak larat nak turun. Jadi anak saya duk tolak saya, yang umur 53 tahun tu. Saya tengok dia tinggal saya. Dia pergi tolong angkat kursi roda orang tu. Itu maknanya menolong orang itu mengangkat barangnya. Sama ada nak angkat masuk kereta ke, nak tolong angkat ke, macam-macam lah boleh. Maknanya kita tolong angkat barang dia. Itu pun sedekah. Begitu halus, begitu seninya ajaran Islam. Sampai macam tu pun cerita. Merupakan satu amalan yang boleh masuk syurga. Tolong angkat barang orang. Masuk ke kalau zaman dulu tolong angkat barang letak atas belakang unta lah. Kita angkat barang masuk dalam kereta lah. Ataupun kita naik bas. Saya kalau di Mesir, ni selalu nak pergi Mesir, tengoklah. Zaman dulu, saya tahun 60-an dulu, kalau naik bas tu, dia punya tempat duduk sikit je. Dia sedia untuk berdiri. Sebab itu dia ada tempat pegang. Jadi akan berdiri ramai. Yang duduk sikit. Tapi yang duduk tu, dia naik awal dia boleh duduk. Tapi bila dia tengok orang tua naik, dia bangun. Dia minta orang tua ni duduk. Ini pun sedekah juga ya. Itu. Jadi orang Arab ni pun ada yang baik. Tapi ada juga yang Masya Allah. Gitu. Kemudian kalimah yang baik. Kita jaga mulut kita bercakap kalimah yang baik. Kita jumpa kawan, apa khabar? Semoga sihat. Janganlah doktor pergi tengok orang sakit. Banyak dah mati sakit ni. Sakit macam adik ni, banyak dah mati. Tu tak bagus dah. Kalau tengok orang sakit, kita doakan, minta dia segera sembuh. Tapi Dr. Yusuf Qardawi almarhum yang meninggal baru ni, kawan dia pergi doa minta dia panjang umur, dia kata janganlah minta panjang umur, dia dah dekat 90 dah, dia kata. Minta dia husnul khatimah. Itu kena pandai-pandai lah. Tapi tak apalah minta panjang umur. Tapi kalau dia minta kita husnul khatimah, itu kita minta lah yang kedua. Tapi yang pertama, janganlah tunjuk cepatlah mati orang ni, dah 90, lama dah hidup. Janganlah macam tu ya. Jadi maknanya kalimah yang baik itu adalah sedekah. Ni saya duk mengajar ni. Berapa kalimah saya keluar ni. Daripada saya datang tadi sampai sekarang, tiap-tiap kalimah adalah sedekah. Tak mau ke? Lepas tu main mengajar. Dan setiap langkah berjalan ke masjid ke surau ke untuk solat jemaah pun, setiap langkah tu sedekah. Dan yang ni macam tadi jugalah, buang sesuatu yang mengganggu daripada jalan pun sedekah. Masya Allah. Hari ini hadirat sekalian telah disampaikan melalui program ini, melalui apa yang telah Allah tentukan di qada qadar. Hari ini kita nak baca peluang-peluang amalan yang simple tapi boleh masuk syurga. Jadi lepas ni teliti balik mana di antara amalan-amalan yang disebut dalam dua hadis ni yang boleh kita amalkan. Lepas ni kalau jumpa sesuatu di tepi jalan, jangan terus je. Terus saja berjalan, buat tak tahu je. Ataupun kita sengaja ambil benda yang ini pesan satu lagi.
Kita ni, depan kita ni ada jalan. Kadang-kadang sengaja dia pergi letak pasu bunga depan tu, nak bagi orang tak boleh parking depan rumah dia. Dia pun tak parking, dia ada parking dalam. Yang luar tu sengaja dia buat supaya menghalang orang daripada. Itu bukan tanah dia, itu tanah kerajaan. Dia sengaja pergi letak pasu, tak bagi orang parking. Banyak punya cerdik. Itu bukan sedekah lah tu. Terbaliklah tu ya. Itu. Wal-iyazubillah. Okey, teruskan. Kita sering mendengar ungkapan senyum itu sedekah. Ungkapan itu adalah satu lagi contoh perkara yang paling mudah dilakukan tetapi mempunyai impak yang besar dalam hubungan sesama insan. Abu Zar berkata, La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Terjemahannya, Nabi SAW bersabda kepadaku, jangan sekali-kali engkau meremehkan kebaikan meskipun sekadar bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Riwayat Muslim. Sebagai kesimpulan, semua hadis yang dipaparkan menunjukkan bahawa sesungguhnya Allah memang sebenarnya bersifat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Wahhab dan segala sifat yang menunjukkan bahawa betapa pemurahnya Dia. Allah tidak berkira untuk mengurniakan ganjaran yang besar nilainya, iaitu syurga, walaupun kebaikan yang dilakukan oleh hamba-Nya sangat kecil pada pandangan mata manusia. Maka sebagai seorang Muslim, meskipun tidak mampu untuk melakukan perkara yang sukar dan berat, sekurang-kurangnya lakukanlah kebiasaan yang tidak memerlukan modal walau 1 sen pun, iaitu senyum, bagi merebut peluang untuk memperoleh ganjaran yang ditawarkan oleh Allah. Hal ini supaya kita tidak menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Pada hakikatnya, apa sahaja kebaikan yang dilakukan oleh seseorang hamba sudah tentulah syurga balasannya. Dalam buku kecil ini, kami ketengahkan hanya beberapa contoh amalan yang diharapkan dapat memberi motivasi kepada para pembaca untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Okey. Sudah balik pukul 11 4 minit. Jadi itulah ya. Masya Allah, hari ini dengan izin Allah, kurniakan kita mendapat ilmu yang memberi kita peluang untuk merancang supaya tempat kita yang kekal abadi esok ialah di sebelah kanan, tidak di sebelah kiri. Mudah-mudahan. Satu lagi saya nak tambah, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum di hadapan wajah saudara engkau adalah sedekah. Satu lagi, idkhalus surur fi qalbil mu'min sadaqah. Kamu masukkan kegembiraan dalam hati orang beriman. Dia tengah sedih, kamu pergi pujuk dia, gembirakan dia, adalah sedekah. Jadi sebab itu, jadilah orang yang pandai bersedekah, sama ada dengan benda, dengan harta, ataupun dengan apa yang ada pada diri kita. Kita gunakan tangan untuk menolong orang, gunakan mulut untuk senyum pada orang, untuk menyejukkan hati orang, untuk mengembirakan orang, dan gunakanlah apa saja anugerah Allah pada kita untuk kebaikan diri kita dan orang lain, yang mana semua itu adalah dinilai sebagai sedekah oleh yang Maha Pemurah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah hidup kami, bantulah kami untuk melakukan amalan-amalan yang melayakkan kami untuk mendapat kasih sayang Kau, mendapat keridhaan Kau, mendapat firdaus Engkau,
Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.